Okey, hari ini kita akan belajar pasal pemakanan. Pemakanan ni pasal pengambilan, saya akan jawab pasal pengambilan diet yang seimbang. Tahu tak diet tu apa? Tahu. Apa? Ha? Okey. Pengambilan diet yang seimbang ni merupakan keperluan yang penting bagi tubuh badan. Dia untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan kita daripada sebarang penyakit yang berbahaya. Contoh penyakit yang boleh dapat kalau kita tak makan benda yang seimbang apa? Macam manis, okey. Okey. Obesity. Obesity. Diabetes tu kecil manis. Tadi dah sebut dah. Tahu tak perbezaan diabetes dengan obesity? Apa? Obesity tu gemuk. Okey, diabetes? Diabetes tu macam mana? Okey. Ingat. Okey, contohlah. Nutrien penting yang kita perlu ada dalam badan apa? Vitamin, mineral, Lagi? karbohidrat, protein, lemak, Fiber. Asid minum, enzim. Okey, diet ialah pengambilan makanan oleh seseorang individu. Diet yang seimbang ialah pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, garam, mineral dan air. So, lepas tu piramid makanan. Siapa tahu piramid makanan apa? tak, Tahu tak? Tak tahu? tahu. Apa? Piramid makanan. Apa? Piramid lah makanan yang seimbang. Okey, piramid makanan ialah satu carta yang bantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan sukatan makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Macam cikgu kata tadi, karbohidrat dalam piramid makanan tu ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin, ada apa lagi? Ada mineral, ada protein. Lepas tu makanan yang seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis makanan untuk memberi kita semua zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. So zat piramid makanan tu tak adalah bagi tahu ni. Macam sekarang ni kan orang makan lemak berlebihan, karbo sikit je, protein sikit je, sebab tu orang biasa banyak sikit. Piramid makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Ni ada 5 ni. Ni 4 aras, 1, 2, 3, 4. Kalau 5 makanan iaitu yang ni karbo, yang ni vitamin, ni protein, ni lemak. Tapi yang protein ni terbahagi kepada dua, iaitu ikan, ayam, daging dengan susu. Susu dengan ikan ni makanan berbeza, tapi dalam aras dekat piramid ada yang sama, itu protein. Susu dengan ikan tu protein. Okey? Seterusnya suplemen. Siapa pernah dengar suplemen ni apa? Apa suplemen? Suplemen ataupun makanan tambahan dalam bentuk minuman ataupun makanan. Suplemen boleh wujud dalam bentuk sama ada vitamin, mineral, atau tumbuhan lain atau komponen dalam makanan yang kita makan setiap hari. Ia juga boleh wujud dalam bentuk pil, kapsul, cecair atau tablet. Orang sekarang ramai keliru di antara keperluan dan kehendak untuk mendapatkan diet yang seimbang dalam kehidupan seharian. Suplemen ni sebenarnya dia tak penting pun, tapi kalau orang tu patut makan kalau dari segi kesihatan dia kena makan. Tapi kalau macam kita orang muda ni tak makan pun tak apa, sebab bukan keperluan. Okey? Okey, seterusnya ialah saya akan minta awak untuk berlakon dialog antara ibu dan doktor. Okey? Anak, siapa nak jadi anak? Cikgu jadi anak. Okey. Ada di doktor. Memandangkan ada buku satu je, jadi kita akan share. Aisyah jadi ibu, Adam jadi doktor, cikgu jadi anak. Okey? Okey, kita mulakan perbualan dengan ibu diikuti oleh Aisyah.
Cepat baca. Baca kuat-kuat Mari Kuat-kuat. Kebelakangan ini anak saya mengadu kelebihan bahasa lesu dan minat tumpuan di dalam kelas. Rakan-rakan menyarankan agar seperti perutnya. Anak puan mengalami Kuat. Baca kuat-kuat. Anak puan mengalami ketidakseimbangan dalam pengambilan diet saharan. Terdapat kekurangan nutrien dalam diet pemakanan saharan yang diambil. Apakah yang perlu anak saya lakukan? Kiranya mengalami keletihan, kelesuan dan kelatuan. Hal ini menunjukkan anak puan kekurangan vitamin biotin. Oleh itu, anak puan memerlukan Suplemen. suplemen biotin dengan mengambil makanan seperti hati, susu, daging, kuning, telur, cendawan, kacang tanah, pisang, tomato atau tembikan. Okey, jap. Nantu pun dikira sebagai suplemen kat sebab dia vitamin. Apa dia tadi contoh makanan? Contoh makanan tadi. Hati, susu, daging, kuning, telur, cendawan, kacang tanah, pisang, tomato atau tembikan. Okey. Untuk pengetahuan doktor, anak saya tidak mengambil makanan seperti yang disebutkan tadi. Adakah saya perlu mendapatkan suplemen yang dijual di pasaran? Setiap pengguna mempunyai sebab munasabah untuk mengambil suplemen. Namun seseorang itu perlu berjumpa dengan doktor untuk menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Rujukan awal amat penting untuk menentukan sama ada mereka sesuai untuk mengambil suplemen atau sebaliknya. Okey, jap. Suplemen ni perlu minta tanya doktor dulu atau tidak? Kena tanya doktor. Sebab apa kena tanya? Tak ada sihat dia. Ada? Sebab apa kena tanya? Selain daripada isi rasa? Pemeriksaan kesihatan. Kau tidak nak? Oleh itu, apakah nasihat doktor? Suplemen bukanlah pengganti diet seimbang. Setiap individu perlu mendapatkan nutrien daripada sumber semula, jadi melalui diet seimbang. Suplemen tu penting ke tidak? Ha? Suplemen tu je kepenting kalau diet ni tak seimbang. Faham? Cuba ya. Suplemen bukanlah pengganti diet seimbang. Tapi kalau dia tak makan suplemen pun tak apa, dia makanlah makanan sihat, sayur, vitamin. Macam tadi awak cakap tadi, hati, susu, daging, kuning telur, cendawan, kacang, tanah, pisang, tomato atau tembikan. Benda ni makan, kalau benda ni makan, suplemen tak makan pun tak apa. Faham tak? Okey. Kalau begitu, anak ni biarlah anak. Kalau begitu, saya akan cuba untuk mengubah diet makanan kalian supaya saya memperolehi nutrien yang cukupi. Macam tu lah maksudnya, kalau dia makan seimbang, suplemen tak payah makan pun. Okey? Okey, seterusnya cikgu nak minta awak baca garis panduan diet tulis. Siapa nak baca angkat tangan? Okey. Cikgu minta angkat tangan, bukan bagi nama. Mana? Baca kuat-kuat. Antara Baca garis panduan Malaysia. garis panduan diet Malaysia, makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan, aktif secara fizikal setiap hari, makan nasi dan produk dan cukupnya serta ubi-ubian, makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari, makan ikan, daging, ayam, telur dan kacang secara sempurna, minum susu dan ambil produk susu dengan secukupnya. Pada pengambilan makanannya tinggi kandungan lemak, pilih dan sediakan makanan yang kurang bergaram dan sos, minum banyak air setiap hari. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya kan, kalau contohnya first makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan. Kamu buatnya kat tangan, berapa dapat yang faham? Okey, pertama makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan. Siapa buat? Tak buat? Tak makan? Contoh? Okey. Buat aktif secara fizikal setiap hari. Buat apa? Tidak. Ada buat apa? Adam fizikal, Adam aktif tak?
Aktif dah setiap hari. Tak aktif. Kenapa tak aktif? Alah. Makan nasi dan produk bijiran secukupnya serta ubi. Makan ubi tak? Tak. Nasi makan tak? Biji-bijian makan tak? Makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Siapa kat sana? Saya. Okay. Makan ikan, daging, Saya. ayam, telur dan kacang. Secara sederhana, tak boleh Tak. makan selalu. Minum susu dan ambil produk. Minum susu. Siapa minum susu? Tak minum Hadkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemak. Siapa tak makan lemak? Ayam yang berlemak. Ayam tu contohlah. Ayam bahagian gizi boleh makan tapi kandungan lemak macam paha, kepak tu tak boleh. Dia bukan kandungan lemak dia tinggi. Siapa tak makan? Makan tak? Makan tak? Makan tak? Pilih dan sediakan makanan yang kurang garam dan sos. Makan tak? Ikut tak? Tak. Minum banyak air setiap hari. Saya. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan nak jawab tujuan pengambilan suplemen berdasarkan preskripsi doktor. Tujuan kita ambil suplemen kena ikut preskripsi doktor. Okey, yang pertama, menyingkirkan toksin dari dalam badan. Tahu tak dalam badan kita ni ada toksin? Contoh toksin apa? Semangat sikit dia tak? Tahu tak apa toksin tu apa? Tak. Racun dalam badan, toksin. Contohlah kan, kalau kita makan makanan sihat, benda tu akan kuatlah melalui belum. Yang belum lagi, Air mata. air mata. Baik dia hijab. Kencing. Lagi satu ni. Begok. Okey. Seterusnya melengkapkan diet normal. Suplemen diambil untuk memenuhi keperluan nutrisi tubuh badan. Dia perlu kalau untuk mencukupkan nutrisi tubuh badan. Macam cikgu cakap tadi, suplemen tak ambil tak apa kalau awak makan makanan seimbang. Okey? Meningkatkan imuniti badan. Pengambilan probiotik sebagai suplemen harian mampu meningkatkan imun badan. Tahu tak imun badan tu apa? Tahu. Apa? Daya tahan. Ketahanan badan. Maksudnya awak bila imun awak kuat, awak tak cepat sakit lah. Faham? Meningkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Makanan yang diambil tidak dapat menampung keperluan vitamin, mineral, unsur suria, antioksidan yang diperlukan oleh tubuh. Oleh itu, pengambilan suplemen seperti vitamin D dan K boleh mencegah perburukan. Contoh tahap kesihatan, contoh penyakit kronik yang boleh bagi kat cikgu apa? Okey? Obesiti. Okey? Darah tinggi. Gendong. Okey, dah. Seterusnya mengekalkan kecerdasan tubuh badan. Meningkatkan kecerdasan tubuh badan. Asid amino merupakan protein terkecil untuk keperluan badan. Taurina perlu pula memainkan peranan dalam menjaga tenaga untuk tubuh badan. Kekurangan taurina boleh menjejaskan tenaga untuk tubuh selain melepaskan fungsi otak. Okey, info tambahan cikgu boleh bagi. Individu yang sihat tidak boleh sesekali mengambil makanan tambahan atau suplemen untuk penjagaan kesihatan berdasarkan diagnosis sendiri semata-mata tanpa mendapat hukuman nasihat daripada lambat. Itu bahaya dia kalau kita ambil suplemen tanpa nasihat doktor. Okey? Seterusnya, kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi doktor. Yang pertama ialah merosakkan hati. Pengambilan vitamin ataupun suplemen yang berlebihan seperti vitamin A, D, E dan K akan menjejaskan fungsi hati. Seterusnya, keracunan pada tubuh. Pengambilan suplemen ataupun makanan tambahan ini secara berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan merosakkan organ dalaman yang penting dari kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan tersebut akan
tadi tujuan dia memang untuk menyingkirkan toksin dalam badan, memang dia buang racun kita dalam badan. Tapi kalau kita ambil berlebihan suplemen tu, dia akan menjadi racun pada tubuh. Okey? Seterusnya ialah merosakkan jantung. Suplemen yang berasaskan herba boleh mengakibatkan tidak balas di umbatan seperti warfarin dan aspirin. Hal ini akan memudaratkan jantung. Seterusnya merosakkan buah pinggang. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan memperpanjangkan fungsi buah pinggang. Kalau kita ambil berlebihan, contohnya kan, makan suplemen banyak, tapi tak minum air, dia akan menejaskan buah pinggang. Okey? Info tambahan. Jika asid amino tidak mencukupi dalam badan, maka kesihatan seseorang akan terjejas. Jika pengambilan asid amino rendah, maka seseorang akan mengalami gejala keresahan, kemurungan, hilang kepuasan, keletihan dan ketidakseimbangan hormon. Okey, seterusnya cikgu nak buat aktiviti. Nama dia round robin. Sepatutnya kita kena ada 3 kumpulan, tapi sebabkan awak ada 2 je. So kita pakai 2 je lah. Saya bagi setiap awak akan dapat tajuk, awak dapat tujuan, awak dapat kesan. Boleh? Macam cikgu cakap tadi, apa cikgu ada tujuan, awak tulis isi je. Ya. Setiap orang cikgu akan bagi kertas. Ini untuk awak, ini untuk awak. Nah, ni pen. Soalan dua. Okey, tulis awak tujuan apa tadi? Tujuan pengambilan suplemen berdasarkan preskripsi doktor. Kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa Kesan pengambilan suplemen tanpa nasihat doktor. Pertama, merosakkan hati. contoh merosakkan hati. Vitamin Contoh makanan suplemen yang merosakkan hati. Apa? Vitamin A, B, E, K. Okey. Keracunan tubuh badan. Keracunan pada tubuh. Apa yang menyebabkan keracunan pada tubuh badan? Pengambilan suplemen apa? Yang berlebihan. Okey. Dia akan merosakkan bahagian dalaman. Organ dalaman yang penting. Contoh organ penting kat dalam bahagian dalam apa? Jantung, Lagi? hati, Lagi? pinggang. Lagi? Apa je lah yang organ pendalaman. Okey. Ginjal. Okey. Kalau seterusnya, Jap. Kalau awak ambil suplemen yang dalam kuantiti yang ditetapkan oleh doktor, akan jadi apa? Dan jadi Buang. semua toksin Okey. dalam badan. Okey, bagus. Seterusnya, Merosakkan jantung. contoh merosakkan jantung je lah. Suplemen yang berasaskan herba akan menyebabkan merosakkan jantung. Ya. Suplemen berasaskan herba akan merosakkan jantung. Okey, seterusnya, Merosakkan buah pinggang. apa yang menyebabkan merosakkan buah pinggang ni? Pengambilan suplemen apa? Yang berlebihan akan merosakkan fungsi buah pinggang. Akan merosakkan fungsi buah pinggang. Okey, dah. Seterusnya, pelan lain pula. Okey. Tujuan mengambil suplemen berdasarkan nasihat doktor. Yang pertama, menyingkirkan toksin dalam badan melalui peluh, kencing dan juga berak. Yang kedua, meningkatkan tahap kesihatan supaya kita ni tak mudah jatuh sakit. Yang ketiga, mengekalkan kecergasan tubuh badan supaya kita ni tak cepat letih ataupun tak cepat hilang fokus. Seterusnya, meningkatkan darah normal
beli Yang untuk memenuhi keperluan apa? daya sehat, Nutrisi, tubuh badan. badan. Dan seterusnya yang terakhir, meningkatkan imuniti badan supaya kita ni tak mudah bersakit. Okey. Okey, pembentangan dah. So saya akan bagi latihan pengukuhan dekat awak. Buat pada muka surat 219 Buat nombor 1, 2, 3, 4, 5 tak payah buat. Okey? Minggu depan cikgu nak tengok. Okey. Okey. Cikgu akan akhirkan kelas ini dengan terima kasih dan Assalamualaikum.